30 April 2026, 7 pagi. Bandar Perm di tengah-tengah kawasan perindustrian Rusia dikejutkan dengan bunyi letupan berturut-turut. 1, 2, 3, 4 tangki minyak gergasi meletup satu demi satu. Loji penapisan terbesar di seluruh wilayah Ural mula terbakar. Satu tiang asap hitam naik begitu tinggi sehingga satelit NASA dapat mengesan jejaknya dari jarak 130 km. Pembesar suara di bandar mengeluarkan amaran kecemasan kimia. Penduduk diarahkan untuk menutup tingkap dan hanya minum air yang telah dididihkan. Universiti ditutup, angkutan awam dihentikan, lapangan terbang membatalkan penerbangan, dan seluruh bandar mula mencari jawapan kepada satu soalan mudah. Bagaimana pada tahun 2026 dengan semua pertahanan udara Rusia perkara ini boleh berlaku? Jawapannya adalah bahagian yang paling menakjubkan dalam cerita ini. Apa yang berlaku di Perm pada pagi itu sebenarnya tidak bermula pada pagi itu. Ia bermula pada malam sebelumnya. Dan untuk memahami betapa besarnya perkara ini, kita perlu melihat peta terlebih dahulu. Lebih daripada 1.500 km secara lurus. Untuk memberi gambaran, itu lebih jauh daripada jarak antara dua negara Eropah yang berasingan. Itulah jarak yang ditempuh oleh drone Ukraine untuk meletupkan loji penapisan itu. Pram terletak di tengah-tengah pergunungan Ural, satu rangkaian gunung yang memisahkan Rusia Eropah daripada Siberia. Dan Ural bukanlah sebuah kawasan biasa. Pada tahun 1941, ketika kereta kebal Hitler sedang marak merentasi kesatuan Soviet, Stalin membuat satu keputusan yang mengubah sejarah perang. Dia membongkar lebih daripada 1.500 buah kilang sepenuhnya dan memindahkan semuanya ke sebalik Ural. Itulah peti besi Rusia. Tempat suci itu di luar jangkauan pengebom Nazi. Selama 85 tahun, tiada siapa yang sampai ke sana. Tidak semasa Perang Dingin, tidak semasa Perang Chechnya, dan juga tidak dalam 4 tahun perang yang sedang berlangsung ini. Tetapi, pada bulan Mac tahun ini, Setiausaha Majlis Keselamatan Rusia, Sergei Shoigu, mengucapkan satu ayat yang tidak dijangka akan didengar dari mulut seorang jeneral Rusia. Dalam kata-katanya, Ural yang sebelum ini berada di luar jangkauan, kini sudah berada dalam zon ancaman segera. Tiada satu pun wilayah di Rusia boleh menganggap dirinya selamat. Dan sebulan kemudian, Perm terbakar. Tapi, kenapa loji penapisan ini secara khusus? Baiklah, ada 3 sebab. Pertama, saiznya. Lukoil Pernefteyorsintes menghasilkan 13 juta tan bahan api setiap tahun. Petrol, diesel, minyak tanah, penerbangan. Ia adalah salah satu yang terbesar di Rusia. Kedua, penggunaan ketenteraan. Segala yang keluar dari situ membekalkan mesin perang Kremlin. Kereta kebal yang menembak ke arah rakyat Ukraine. Lori-lori yang membawa tentera ke Donbas. Jet-jet yang mengebom Kiev. Semuanya melalui kilang penapisan itu. Ketiga, dan disinilah letaknya perkara yang Rusia tidak suka akui. Untuk terus beroperasi dan memodernkan diri, kilang penapisan itu bergantung kepada teknologi barat. Pada Januari 2022, Lukoil baru sahaja menandatangani kontrak dengan syarikat Amerika Honeywell untuk memasang peralatan baru di kompleks itu. Tetapi perang bermula sebulan kemudian. Sekatan telah dikuatkuasakan. Dan hari ini, Rusia memang tidak mempunyai cara untuk menggantikan alat ganti dan sokongan teknikal. Dan ada sesuatu tentang serangan ini yang benar-benar menarik perhatian. Kerana ia sebenarnya lebih bijak daripada yang kelihatan. Orang Ukraine tidak mensasarkan sasaran sembarangan di dalam kilang penapisan itu. Mereka mensasarkan jantungnya. Sebuah unit yang dipanggil AVT-4. Anggaplah ia sebagai pintu masuk utama kilang itu. Semua minyak mentah yang tiba akan melalui unit ini sebelum ia menjadi bahan api. Dan unit ini menyumbang hampir 40% daripada kapasiti keseluruhan loji penapisan. Apabila unit ini berhenti, operasi akan terhenti. Apa yang telah dimusnahkan oleh orang Ukraine mungkin mengambil masa lebih dari setahun untuk dibaiki. Itu pun jika ia akan dibaiki.
Dan seitu belum cukup, pada malam sebelumnya mereka telah menyerang satu lagi sasaran hanya beberapa kilometer dari situ. Sebuah stesen pam milik Transneft yang mengagihkan minyak Rusia ke 4 pelabuhan yang berbeza. Dalam 2 malam berturut-turut, orang Ukraine telah memutuskan 2 pautan dalam rantai yang sama. Sangat tepat. Dan awak tahu senjata apa yang melakukan itu? Nampak macam gurauan saja. Drone itu dipanggil Ryuti yang dalam bahasa Ukraine bermaksud ganas dan setiap satu berharga kira-kira $200,000. Motornya buatan Jerman, berharga $5.000 dan dijual secara terbuka. Fuselage-nya diperbuat daripada gentian kaca seberat 200 kg dan boleh terbang sehingga 2,000 km tanpa memerlukan GPS kerana ia mempunyai sistem navigasi dalaman yang berfungsi tanpa isyarat dari luar. Walaupun orang Rusia cuba membutakan drone itu dengan peperangan elektronik, ia tetap berada di laluan yang betul. Yang mengendalikan serangan itu ialah unit Alpha dari SBU berisikan Ukraine. Pasukan yang sama yang menenggelamkan kapal-kapal Rusia di Laut Hitam menyerang jet pejuang MiG-31 di Crimea dan meletupkan pelantar di Laut Kaspia. Mereka memprogram setiap drone dengan lebih daripada 1,000 titik laluan untuk mengelak radar Rusia dan berjaya mengenai sasaran dengan tepat. Komander pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine, Robert Brovdi, yang dikenali dengan nama kod Majar, memberikan satu temu bual kepada BBC beberapa hari sebelum serangan ke atas Perm. Dan dia berkata sesuatu yang menakutkan. Bahawa 1,500 hingga 2,000 km di dalam wilayah Rusia sudah bukan lagi kawasan pedalaman yang aman, bahawa burung Ukraine itu boleh terbang ke mana sahaja dan bila-bila masa yang dikehendakinya. Nampak seperti satu provokasi pada masa itu, tetapi sebenarnya ia adalah satu amaran. Dan drone itu, walaupun luar biasa, bukanlah bahagian yang paling surreal dalam cerita ini. Perkara pertama yang dilihat oleh penduduk Perm ialah awan putih berbentuk cendawan yang naik di kaki langit. Selepas itu datang asap hitam dan kemudian pembesar suara di bandar mula memainkan satu mesej dalam bahasa Rusia. Telah berlaku satu kemalangan dengan pelepasan bahan berbahaya. Seorang penduduk memberitahu akhbar Moscow Times bahawa arahan yang diberikan adalah jelas. Jangan keluar dari rumah, tutup semua tingkap, minum hanya air yang telah dimasak. Tetapi yang paling teruk masih belum berlaku. Dalam beberapa jam sahaja, video mula tersebar di Telegram menunjukkan sesuatu yang kelihatan seperti diambil dari filem seram. Titisan hitam jatuh dari langit, tompokan berminyak pada kereta, pada pakaian putih, pada tingkap. Media Rusia menamakan fenomena itu sebagai hujan minyak. Dan wartawan pembangkang Rusia, Sergei Ukov, yang mengendalikan saluran Perm 36.6 berkata, satu frasa yang menjadi tular. Bandar ini berada dalam ketakutan mutlak dan pihak berkuasa tempatan telah hilang kawalan. Tetapi bahagian yang paling pelik masih belum berlaku. Gubernur Perm Dmitry Makonin telah menghadap media dan secara rasmi berkata bahawa semua itu hanyalah ujian, bahawa tiada ancaman kimia berlaku, bahawa amaran itu hanyalah latihan yang telah dijadualkan. Penduduk merakam letupan-letupan itu dan Gubernur berkata semuanya baik-baik saja. Dan sementara Perm terbakar, sesuatu yang sangat pelik sedang berlaku di Moskow. Berbaloi untuk kita lihat dengan teliti apa yang telah dilakukan oleh Vladimir Putin. Dalam 48 jam selepas serangan itu, kerana setiap langkah beliau menceritakan sebahagian daripada kisah ini. Ia bermula dengan Gubernur tempatan. Dalam beberapa jam pertama selepas letupan, beliau muncul di televisyen dan berkata bahawa amaran kimia itu hanyalah satu latihan yang telah dijadualkan. Dia berbohong kepada penduduk sendiri sementara bandar itu masih diselubungi asap. Hari pertama berlalu sepenuhnya. Dan dari Kremlin tidak keluar sepatah kata pun. Tiada kenyataan rasmi mengenai Perm. Tiada janji untuk bertindak balas. Tiada lawatan daripada Presiden, tiada video, tiada kenyataan. Sunyi sepi. Hanya apabila hari kedua bermula, barulah Putin akhirnya mengangkat telefon.
tetapi bukan untuk bercakap dengan rakyat Rusia. Sebaliknya, dia menghubungi Donald Trump. Perbualan selama lebih daripada 1,5 jam. Dan buat pertama kali dalam 4 tahun perang, dia mencadangkan 1 gencatan senjata. Dan lihatlah kebetulan ini. Tepat pada tempoh 9 Mei, perarakan kemenangan, tarikh paling suci dalam kalender Rusia. Beberapa jam kemudian, Kremlin mengeluarkan satu lagi pengumuman yang tiada siapa jangka. Perarakan 9 Mei di Moskow akan berlangsung tanpa kereta kebal, tanpa peluru berpandu, tanpa jet pejuang. Buat pertama kali dalam 19 tahun. Alasan rasmi? Ancaman drone. Dan untuk menutup 48 jam itu, datanglah satu tamparan yang Kremlin tidak jangka. Blogger tentera Rusia sendiri, orang seperti Alexander Kurz dan saluran military informant yang sentiasa mempertahankan kerajaan, mula secara terbuka mengkritik pertahanan udara Rusia. Dan akhbar Belarus Nasaniva malah menulis bahawa nampaknya sudah tiada lagi pertahanan udara di Ural. Dan tahu tak apa yang lebih pelik? Sementara semua ini berlaku, Putin tidak berkata sepatah pun tentang Perm. Sikap berdiam diri seperti ini daripada seseorang yang menceroboh Ukraine dengan janji untuk mengembalikan kegemilangan tentera Rusia adalah petanda paling jelas bahawa ada sesuatu yang telah rosak. Dan angka-angka menunjukkan betapa besarnya kerosakan itu. Dalam hanya 4 bulan, Rusia telah kehilangan $7 bilion dalam hasil minyak menurut Zelensky sendiri. Pengeluaran di kilang penapisan Rusia merosot ke tahap terburuk dalam 16 tahun menurut Bloomberg. Sekurang-kurangnya 5 kilang penapisan utama telah dihentikan operasinya dan Kremlin terpaksa melarang ekspor petrol supaya tidak kehabisan bahan api di dalam negara. Tetapi mungkin isyarat yang paling serius datang dari dalam sistem Rusia itu sendiri. Sebuah institut ekonomi yang berkaitan dengan Kremlin telah mengurangkan separuh ramalan pertumbuhan Rusia untuk tahun ini. Mereka yang telah lama mengikuti ekonomi itu tahu bahawa apabila orang Rusia sendiri mula mengakui bahawa ada sesuatu yang tidak kena, itu bermakna ia sudah terlambat. Lihatlah paradoks dalam sejarah. Pada tahun 1941, Stalin menyembunyikan jiwa industri Rusia di belakang pergunungan Ural bagi mengelakkannya daripada pengeboman Nazi. Ia berkesan selama 85 tahun. Pada 30 April 2026, sebuah drone Ukraine bernilai $200,000 dengan enjin buatan Jerman bernilai $5,000, ia merentasi 1,500 km ruang udara Rusia dan membakar santuari itu sendiri. Seperti yang dikatakan Major General Kemara dari Perkhidmatan Keselamatan Ukraine, dan ayat ini merangkum segalanya. Musuh sudah tidak lagi mempunyai kawasan belakang yang selamat. Jarak sudah tidak lagi menjamin perlindungan. Seperti yang anda boleh lihat, serangan ke atas Perm bukan sekadar satu lagi serangan. Itulah serangan yang membuktikan bahawa mitos Putin sebagai pelindung Rusia telah berakhir. Dan dia tahu tentang itu. Sebab itu dia menghilang. Sebab itu dia telefon Trump. Sebab itu dia potong kereta kebal dari perarakan. Sebab itu dia berdiam diri. Dan disitulah saya ingin tahu pendapat awak. Berapa lama awak rasa Putin boleh mengekalkan keadaan ini? Tulis di ruangan komen apa pendapat awak. Dan kalau awak suka analisis terus terang ini, tekan butang suka dan langgan saluran ini. Di sini, kita terus mengikuti perkembangan perang dengan cara yang media arus perdana tak laporkan. Jumpa lagi di episod seterusnya.